بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam. InsyaAllah kita akan sambung semula pengajian kita pada setiap hari Ahad minggu yang ketiga pada perbicaraan ilmu fardu ain, yakni di dalam ilmu tasawuf, menggunakan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, iaitu kitab yang bertajuk Adab fi Sulukil Murid. Jadi bagi yang ada pada tuan-tuan ni, kita wakaf. Ada lagi Ustaz? Tak ada habis. Juga sekiranya ada di kalangan tuan-tuan yang bermurah hati untuk mewakafkan untuk masjid, ahlan wa sahlan dialukan, nanti boleh jumpa lepas salat lah. Bagi yang ada kitab boleh rojok ya. Jadi fasal yang kedua pada muka surat 22, tajuk Faslun fi Taubati. Faslun fi Taubati, baik itu, wa syurutiha wal ihtirazi min adh-dhunubi kulliha. Suatu fasal pada menyatakan taubat dan segala syaratnya dan berwaspada dengan segala dosa sekaliannya. Jadi kata pengarang, jadi fasal ini makna fasal yang pertama, ataupun kalau kita nak faham mudah, bab yang pertama pembahasannya tentang hidayah. Bagaimana seorang tu dapat hidayah, bagaimana nak kuatkan hidayah, apa tanda orang tu dapat hidayah, kan? Adakah orang yang bukan Islam ataupun orang tak berubah tu tak dapat hidayah? Telah kita bahas pada kuliah yang lepas. Ringkas cerita, ringkasnya telah pun dapat hidayah, iaitu hidayah berbentuk umum. Telah kita bahas umum dari sudut hidayah akli, awasi dan juga ilhami. Ilham ke dalam hati manusia, akal yang boleh membezakan, panca indera yang dapat mengecam, melihat, merasa seumpama. Itu hidayah berbentuk umum.
Manakala hidayah berbentuk khususlah yang ada yang tak dapat. Contohnya hidayah diniyah, beragama, yakni beragama Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya hanya saja agama yang diterima pakai di sisi Allah adalah Islam. Hak tu yang orang yang kafir belum dapat lagi. Hak nombor 1, 2, 3, hak kita cerita umum pada bulan-bulan lepas tu mereka dah dapat. Hak ni saja. Bagi kita pula orang Islam, hidayah diniyah telah kita dapat, dan hidayah yang tak dapat lagi barangkali bagi yang belum berubah, iaitu hidayah taufiqiyah, yakni kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dan kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Jadi dalam hak kedua ni dia nak bagi tahu kita, ya, guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sekarang nak bagi tahu kita jalan yang kedua. Jalan pertama hidayah, jalan kedua taubah. Jadi step by step. Dia memang begitu. Dia tak boleh terus terbang, tak boleh loncat, ya. Dia mesti ikut step by step. Jadi kata pengarang, wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillah tashih at-taubati ila Allah ta'ala min jami'i adh-dhunubi wa in kana 'alayhi syai'un min al-madhalimi li ahadin min al-khalq falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkana wa illa fayaghlubul ihlala minhum fa innal ladina takuna dhimmatuhu murtahinatan bihuquqil khalqi la yumkinuhu as-sayru il haqq. Jadi kata pengarang, maksudnya dan perkara pertama seorang murid, siapa murid itu? Murid-murid sekolah tak, mereka yang berjalan di jalan Allah. Al-murid bermakna orang yang berkehendak kepada Allah. Oleh kita, semua kita, siapa pun kita ni orang yang al-murid ataupun salik, orang yang berjalan menuju Allah. Al-murid yang berkehendak kepada Allah. Jadi jalan yang pertama lepas hidayah tadi tu, yang menerpa, yang masuk ke dalam hatinya, kalau dia boleh berfikir, ya, panca indera dia boleh mengenal pasti, ya, dia sendiri beragama Islam, maka hak pertama adalah mentashihkan, tashihut taubah ila Allah, membetulkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala min jami'idz dzunub, dari sekalian dosa-dosa. Dalam kitab kita ditulis dah dosa-dosa, makna kata dosa besar dan dosa kecil. Tak ada siapa yang terlepas daripada dosa melainkan para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para malaikat sudah barang tentunya mereka tidak diberikan nafsu. Kemudian dia kata, dan jika ada di atas dirinya suatu perbuatan dari kezaliman kepada seseorang daripada makhluk yang di manusia, maka hendaklah dia, yang di seseorang tadi yang menzalimi seseorang, dengan menunaikannya kepada orang-orang yang dizalimi itu jika ia memungkinkan. Makna kata, siapa yang menzalimi maka dia kena minta maaf dan minta halal. Ini disebut ke bawah tu. Dan sekiranya tidak, maka hendaklah dia meminta halal keredahan daripada mereka, kerana sesungguhnya orang yang tanggungannya terikat dengan segala hak yang berkaitan dengan makhluk tidak memungkinkan dia berjalan kepada al-haq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tengok dulu bawah tu. Kemudian atas sebelah tu, wa syaratu sihhati taubati sidqun nadami ala dhunubi ma'a sihhatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umr, wa man taba an syai'in min adh-dhunubi wa huwa musirrun alaihi aw azimun ala al-auda ilaihi fala taubata lah. Dan syarat bagi sahnya taubat adalah benar di dalam penyesalannya, yakni benar-benar menyesal di atas segala dosa,
beserta azam yang benar untuk tidak kembali melakukan dosa seumur hidup. Dan sesiapa yang telah bertaubat dari satu dosa, dari segala dosa, dan masih melakukan dosa itu atau dia berazam kembali kepada melakukan dosa, maka tiada taubat baginya, yakni taubatnya tidak diterima. Waliyazbillah. Baik. Dalam sebuah kitab namanya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, pagi tadi kita sebut, dia syarah kepada Arba'un An-Nawawiyah. Salah satu daripada kitab yang masyhur yang mensyarahkan kitab Arba'un An-Nawawi. Kitab 40 hadis An-Nawawi. Nama dia Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Satu kitab yang banyak sangat fawaid. Kalau tuan-tuan rajin, kalau ada tutup guru yang boleh mengajar kitab tu, yang boleh kita baca, kita cari tu antara yang bagus, yang syarah kepada syarah Imam An-Nawawi pada hadis 40. Jadi dalam tu dia sebut taubat ni pertama stop, yang kedua menyesal, yang ketiga tak mau repeat lagi, tak mau ulang lagi. Dia sebut poin-poin dia lah. Yang keempat, taubat itu mestilah sebelum roh itu sampai di kerongkongan. Jadi kalau dah sampai di kerongkongan, maknanya mendekati ajal dia, maka taklah diharapkan lagi taubat itu. Maksud taklah diharap lagi, tak diterima. Sebab kerana dia telah dan pasti akan menemui Allah. Jadi kalau dah sampai situ, habis. Yang kelima, sebelum matahari itu terbit pada pihak barat. Di situ maknanya salah satu daripada alamatus sa'ah al-kubra, iaitu tanda kiamat yang besar, yakni matahari terbit pada pihak barat, maka sudah tak diterima lagi. Justru ulama tasawuf bagikan kepada kita syarat-syarat untuk taubat. Ataupun ada yang menyebutkan rukun taubat. Jadi dirumuskan kepada seumpama rumus. Disebutkan 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kalau kita boleh ingat ni, alhamdulillah. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. InsyaAllah kalau kita boleh ingat ni, sama-sama kita beramal, kerana bertaubat ini adalah wajib, kerana kita ni tak lekang dari dosa. Baik, jadi yang 3 yang pertama tadi, 3 plus 1 plus 1 plus 1, the first 3 ni apa? Pertama, stop, berhenti dari buat dosa. Okey. Yang kedua daripada 3, iaitu menyesal sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh menyesal. Macam mana dia kata bersungguh-sungguh menyesal itu? Tidak merasai lazat daripada berbuat dosa tersebut. Itu yang kedua daripada 3 yang pertama. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan atau mengulangi dosa tersebut. Disebutkan, nak bagi faham ibaratnya, disebutkan ibarat air susu yang sudah diperah keluar, dia nak masuk balik ke dalam, tak ada. Itu umpama. Jadi ulama pesan kepada kita, bagaimana nak berazam untuk tak mengulangi dosa tersebut, maka mohon sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala agar Allah bantu untuk tak buat dosa itu lagi. Mohon pada Allah, mohon taufik pada Allah agar Allah bantu, agar Allah Ta'ala bantu kita tak buat lagi dosa tu.
bantu kita agar ada perasaan berazam untuk tak ulang itu sampai akhir hayat kita. Dan taubat kita sampai kita mati, kita tak berhenti daripada bertaubat kepada Ilahi. Walaupun ulama sebut dia dah taubat dan dia dah diterima taubatnya, namun ataupun dia sudah capai kesempurnaan taubat di sisi Allah, namun tetap dia merasakan dia tak patut buat apa yang dia buat. Walaupun cerita dulu, namun senantiasa dia bermuhasabah diri sehinggalah ke akhir hayat dia. Sebab itu the first three, tiga yang pertama stop, menyesal, stop, kemudian menyesal, sesal. Yang ketiga berazam tak mahu ulang lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok umat-umat terdahulu lagi teruk cara dia taubat. Dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, dia sebut dulu kalau satu orang daripada Bani Israel dia buat dosa ataupun dia kerjakan dosa, maka akan tertulis di pintu rumahnya. Contoh dia buat malam, pagi itu akan tertera di pintu rumah. Satu riwayat di pintu rumah, satu riwayat di dahinya. Dia kata si fulan telah buat begini. Dan penghapus dosanya begini. Nak hapus dosanya buat macam ni pula. Sudah. Nampak? Disebutkan orang khusus ke, orang kasyaf ke tak kasyaf boleh nampak tulisan tersebut. Tu satu, la haula wala quwwata illa billah. Apa contoh? Buat catatan dalam kitab bagi yang mencatat surah Al-Baqarah ayat 54. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Boleh cek bagi ada yang telefon, ada yang Quran kat sebelah boleh cek. Surah Al-Baqarah ayat 54. Allah berfirman ayat yang kita bacakan tadi, iaitu apa makna dia? Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Nyawa digalang ganti. Kita tak ada sampai lagu tu. Nampak? Ini zaman dulu Bani Israel sebagai contoh. Baik. Jadi perenggan yang kedua tadi tu dan perenggan yang pertama kita baca mula-mula, dan kedua ni dirangkumkan pada rukun taubat ini. Hak pertama kedua yang kita baca ni dalam kitab kita ni dirangkumkan pada rumus yang kita sebutkan tadi. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Baik, tambah 1 yang pertama apa? Jika dia ada dosa dengan Allah Ta'ala, seumpama hutang dengan Allah pada sudut solatnya, puasanya, zakatnya, apa jua, yang penting hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu disebutkan jika hutang dengan orang pun kita kena bayar, mentelah lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah mereka yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata tak payah qada sembahyang. Sedap dia. Sedap seronok lah ikut hak senang, ikut tekak. Yang memang ada dalil yang khusus mengenai qada salat ini, jangan kata tak ada. Yang lagi haru biru, dia kata yang tak sengaja semayang kena qada. Yang tak sengaja tinggal kena qada. Yang sengaja tak payah qada. Terbalik. Ini terbalik ni. Jadi yang kita kena pegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, 4 mazhab yang muktabar, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Khususnya mazhab kita Asy-Syafi'i di negara kita ni.
Kena faham? Baik. Balik. Jadi kalau dia ada hutang dengan Allah, kena ganti. Itu baru taubat. Baru dikira. Hak tadi tu baru perjalanan yang pertama, three tadi, the first three. Sekiranya dia ada hutang dengan Allah, maka dia kena ganti. Contoh dia balik, orang lelaki maupun perempuan seawal umur 9 tahun hijrah dah boleh balik. Kadang-kadang bila kita dengar ada yang mengajar, dia kata perempuan seawal 9 tahun, lelaki 15. Dah, bukan macam tu. Lelaki perempuan boleh seawal 9 tahun ikut kalender hijrah. Boleh keluar mani bagi lelaki dan juga perempuan. Dan boleh keluar haid. Bukan boleh, haid tu untuk perempuan saja. Perempuan saja seawal 9 tahun ikut kalender hijrah. Tapi kalau tak ada alamat bulugh itu, alamat baligh itu, contoh keluar mani bagi lelaki maupun perempuan, ataupun bagi perempuan seawal 9 tahun, ataupun untuk orang perempuan keluar haid seawal 9 tahun hijrah, tak ada sampai umur 15, maka automatik dia sudah baligh. Tak usah tunggu kan. Tak usah tunggu umur 51 tahun. Pakcik tukar, makcik tukar, pakcik tukar. Dia kata, Ustaz, saya ni tak pernah mimpi keluar mani ni. Lagu mana? Saya tak balik. Ya, kata tak balik. Umur dah 51. Pakcik, 51 tu pakcik terbalik jadi 15. Masa 15 tahun tu pakcik dah balik. Faham Jadi 15 tu maksimum. 15 tahun ikut kalender hijrah. Kenapa dikira ikut kalender hijrah? Kerana kalender hijrah dengan Masihi ni dia Masihi ni dia lebih lagi waktu dia. Kita 360 hari, dia 365 hari. Kalau tambah 10 tahun, makna perbezaan antara 3 ke 4 bulan. Setiap 30 tahun tambah setahun bang. Kalau umur abang 30, tambah 31 ikut kalender hijrah. Kalau haji umur 60, tambah 2 tahun jadi 62. Kalau ada orang tu 90, tambah lagi 3. Kalau dia umur panjang lagi 120, tambah 4 tahun. 124 tahun. Umpama begitu. Baik. Jadi sejak dia balik dia tak salat, kena kira saya tak ingatlah keluar mani ke atau perempuan haid ke, saya tak ingat. Okey, kata 15. Dia umur sekarang ni berapa? 15, 30. 30 tolak 15 tahun. Satu apa semayang pun tak, duduk setia alam. Contoh masalah semai masjid dulu tak ada masjid, dia kata, banyak alasan. Alam Nusantara aku dulu ada semai di mana? Kan? Dia banyak alasan. Sebesar-besar masjid, tengok kubah, tengok bosok tak bosok. Kalau kita tempek seorang-seorang ni, badan kita ke sini dah berapa ramai orang. Cuba tengok. Dia kata tak ada, banyak alasan dia. So, lepas tu dia taubat. Alhamdulillah dia taubat kan, umur 30. 30 tolak 15, kira lah 360 hari kali 5 sekian. Mesti tak dapat kan? Puasa sebelah. Puasa pun sebelah. Geng-geng kelas hitam, sekian dimaklumkan. Buat tak erti, buat tak senonoh geng kelas hitam, tengah hari makan, kenduri, sekian. Dia dah taubat. Alhamdulillah dia taubat, dan taubat umur 30. Umur 60 dia taubat, jenuh. 60 tolak 15, selesai. Tapi better late than never. Daripada langsung tak ada kan. Betul. Jadi dia kena ganti. Kalau dia mampu bayar zakat sekian, maka kena. Jadi itu plus 1. Dia kena selesaikan hutang dia dengan Allah. Plus 1 yang kedua. Jadi 3 plus 1 plus 1. Yang kedua, iaitu sekiranya dia ada buat dosa sesama manusia, maka dia kena minta halal, dia kena minta maaf. Hak ni paling susah. Dalam perenggan yang pertama disebut dah. Kalau dia ada zalimi orang, dia ambil hak orang, maka dia susah perkara ni. Apatah lagi kalau ada perkara yang berat-berat. Sekarang ni pun kita tengok macam-macam isu.
Tapi itulah minta jauh daripada Allah perkara-perkara yang umpama dosa-dosa yang besar ni kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau satu dosa yang mana saya selalu bagi contoh ni nak bagi faham, tapi bukan orang kata menggalakkan ke apa, tidak, nak bagi faham saja. Contoh, dia ni satu orang pembunuh dan dia bunuh satu orang, kan? Tapi dia dah taubat, dia dah betul-betul taubat. Dia dah taubat betul-betul taubatan nasuh. Jadi perbuatan dia masa dia buat tu dulu, dan dia menyesal. Kalau dia jumpa bapa orang yang dia bunuh tu, tidak silap dan dia kena bunuh. Boleh faham tak maksudnya? Kan? Begitulah, ada kalanya begitu. Jadi dia tidak sanggup. Bukan kata suruh buat ni, jangan salah faham. Ni kita kiaskan dengan apa juga dosa lah, yang berat-berat. Tak sanggup nak berhadapan dengan orang tu. Apa yang dia kena buat? Nombor satu, mesti dia taubatan nasuha tu tak dapat tidak. Nombor dua, dia kena minta Allah Subhanahu wa taala, dia kena minta sungguh-sungguh agar Allah ampunkan dosa orang yang dia zalim, ahli keluarga orang yang dia zalim. Dia kena minta dekat Allah Subhanahu. Ini disebut oleh Imam Al-Haddad dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin dia disebut. Jadi dia kena minta hak orang yang dizalim ni agar Allah ampunkan dosa dia, Allah tingkatkan darajat dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Nanti dekat akhirat orang yang dizalim itu mesti akan charge dia balik di akhirat. Dia akan charge balik orang tu di akhirat. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menawarkan kepada orang yang dizalimi, bukan yang menzalimi, dizalimi itu, ini adalah balasan, ditunjukkan apa dia? Ditunjukkan ganjaran yang bakal dia terima orang yang kena zalim, Ini hak ni yang bakal diterima oleh kamu. Tapi syarat dia ni, memaafkan orang yang menzalimi kamu. Maka diperlihatkan dengan syurga, maka apa dia bang? Takkan nak tolak. Dan kemudian barulah Allah Ta'ala bagi tahu ni antara lain lantaran daripada apa dia? Orang ni yang pernah zalim kamu, tapi dia taubat, namun dia tak mampu nak berhadapan dengan kamu. Tapi siang, malam, pagi, petang, dia menyesal dengan perbuatan dia. Dia minta ampun kepada aku untuk engkau, ahli keluarga engkau, akan dosa-dosa engkau. Dan dia pun minta kepada aku agar engkau dan ahli keluarga engkau dimasukkan ke dalam syurga. Ini baru betul. Dia tak sanggup jumpa bukan kerana dia nak lari-lari ke apa, benda tidak. Tapi menyesal dengan betul-betul menyesal, maka dia minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah ampunkan dosa orang ni begini, ahli keluarga pun dia sama, agar selamat daripada api neraka, agar dimasukkan ke dalam syurga. Perhitungan dekat akhirat dia tak perhitungan, tapi Allah Ta'ala jelaskan kepada orang tersebut. Masya Allah. Sebab tu dekat akhirat ni nanti tak ada, di syurga nanti tak ada permusuhan, apa-apa semua tak ada. Habis Allah cabut semua tu. Pasal tu dikatakan baik settle dunia. Lepas tu ada orang sebut kita settle ke akhirat. Oh, panjang cerita. Panjang cerita. Biar settle dunia. Tapi kalau macam tu kata tak susah, nak takut nak settle kan, kita kena buat seumpama panjang kerja, panjang cerita, tetapi pasal nak selamat tak dekat akhirat, ya kena buat. Jadi 3+1+1 hak ni. Jika dia ada dosa sesama manusia, pergi jumpa, minta maaf, minta halal, minta redha. Kalau tak tadi, contohnya dosa yang begitu berat dan besar, tapi dia benar-benar dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara cara kaedah. Sebab ada orang dia dah lose hope, betul tak? Dia tak tahu apa dah, macam mana. Bila lose hope, dia dah rasa macam tak ada harapan lah. Jangan lose hope. Ingat tak kisah kisah seorang lelaki Bani Israel yang bunuh 99 nyawa? Lepas dia dah bunuh 99, dia pergi tak cari, dia nak tak taubat, dia nak, tapi jumpa salah orang. Dia jumpa salah orang. Bukan salah orang apa, abid tu makna kadang-kadang ada orang syarahkan hadis tu, dia kata abid tu orang ahli ibadah yang jahil. Tuan-tuan, kalau dia jahil tu maknanya dengan ibadat-ibadat dia sendiri dia tak digelar abid. Boleh faham tak? Mana dia tak digelar abid pasal amalan dia tak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam
Matan Zubat disebut, tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak dan tak diterima oleh Allah. Memang tak diterima. Cuma orang abid tadi, ilmu dia takat untuk diri dia je bang. Dia tak boleh nak bimbing orang, tak islah orang, apalah istilah-istilah dia, nak bentuk ke apa ke, tempa ke, ikutlah. Dia tak boleh, dia sendiri tak mampu, diri dia sendiri tak settle, kan? Dengan diri dia sendiri tak settle, tapi dia pandai-pandai juga. Dia kata, bila dia suruh apa, bila dia tanya tentang kat mana aku ni, aku nak bertaubat, aku dah bunuh 99, hang ahli neraka, ahli neraka. Oh, kalau macam tu engkau lah mangsa seterusnya, wis mati 100. Tapi lepas dia bunuh hak orang yang 100 tu, dia menyesal tak? Dia still menyesal. Orang dulu cara tadi bunuh kan, dia bukan macam sekarang kan, pakai machine gun kan, kan, sekali dah 10 orang mati, betul tak? 2 kali dah 60, 3 kali dah 100 boleh mati. Usaha tak tu, zam kan, 99 tambah 1. Tapi dia menyesal tak bang? Ya. Akhirnya dia cari juga. Maka dinasihatkan, cuba ni orang alim di hujung kota kita ni, pergi cari dia. Ni orang yang betul-betul alim, yang sungguh yang kau boleh dapatkan nasihat. Maka bila dia jumpa dengan orang alim nanti, orang alim tadi bagi nasihat. Bila diceritakan tentang perbuatan yang dia buat sampai 100 orang dibunuh, kata orang alim tadi, apa yang menghalang kau dari bertaubat? Sekiranya dosa kau penuh sepenuh langit dan bumi sekalipun, rahmat Allah, pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Jadi ulama ni dia bagi solution bang, solution. Dia bagi tahu this and that, and then dia give solution. Apa solution dia? Okey, engkau tak boleh duduk negeri engkau. Contohlah, bukan nak kata Setia Alam tak bagus tak, jangan salah faham. Contoh saja, hang jangan duduk Setia Alam, hang kena pergi Setia mana? Setia Pluto ke, Setia Marikh ke, jauh sikit. Contoh, jauh. Kat situ banyak orang alim, banyak orang baik. Kau duduk situ, bergaul dengan orang baik, bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan alim ulama, maka engkau boleh berubah. Ternyata dia pergi bang, dia berjalan, dalam perjalanan dia meninggal dunia. Di situlah malaikat azab dan malaikat rahmat nak ambil nyawa, rebut ruh. Maka di situlah berlaku, kemudian datang satu lagi malaikat yang menjadi hakim. Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, dia kata siapa yang jarak mana yang lagi dekat, itulah dipikir-kira nak diambil malaikat rahmat ke dia ambil malaikat azab. Ternyata, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi maha berkehendak, memendekkan ukuran tanah yang nak pergi ke tempat yang nak dituju tu bang. Subhanallah, dengan kuasa Allah, kehendak Allah. Jadi diukur lebih dekat, maka malaikat rahmat mengambil nyawa lelaki tadi. Masyhur dan hadis yang sahih mengenai taubatnya satu orang pembunuh. Jadi insya-Allah kita ni, puak-puak kita tak ada bunuh orang kot, insya-Allah. Takat bunuh nyamuk je, semut ke apa, dah kelas. Baik, itu yang pertama, plus one yang kedua. Plus one yang ketiga, kan 3 plus 1 plus 1 plus 1. Hak yang terakhir, iaitu sekiranya dia ni ada ajaran yang sesat, dia ada ajaran yang tak baik, ajaran sihir ke, ajaran yang bercanggah dengan akidah ke dan sebagainya, maka kalau dia ajar macam mana nak pukau orang ke, macam mana nak rompak orang ke, macam mana nak jadi raja judi ke, apa-apa lah, raja scammer ke, dia ajar cara macam mana. Orang macam ni, khususnya yang ajar ajaran sesat yang bercanggah dengan akidah, maka dia ni yang pertama mesti taubat untuk diri dia sendiri terdahulu. Itu satu. Yang kedua, dia kena isytihar taubat dia.
Perasan tak ada majlis istitabah. Kalau ada ajaran-ajaran sesat tu, kadang majlis agama akan buat satu majlis istitabah, kan? Majlis taubat secara terbuka, umum. Jadi dia mengaku kesalahan dia begini, kan, begini tu. Jadi bukan saja dia taubat untuk diri dia, dia kena isytihar taubat dia. Yang ketiga, dia kena seru kepada yang diajak tu, yang dia sesatkan tu, dia kena seru kembali kepada Allah. Panjang cerita lah. Panjang cerita sebab nak kena settle dekat dunia. Kalau settle ke akhirat, tahu-tahu tak settle masalah. Jadi disitulah ulama beri garis panduan. Apa dia? Iaitu rumus dia 3 plus 1 plus 1 plus 1. Itu antara lain. Sebab itu jadi cuba kita ingatlah rumus ni, dan tak dapat tidak kita kena ingat pasal kita wajib untuk bertaubat, dan Allah suka kepada orang yang bertaubat. Allah sebut di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai, menyintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Dan banyak kisah-kisah wali-wali Allah yang hebat-hebat seperti Imam Fudail bin Iyad. Ada juga kisah tentang Imam Hasan al-Basri, kisah Bishr al-Hafi, kisah Ibrahim bin Adham, kisah Abdullah ibn Mubarak. Ini semua nama-nama besar yang pernah ada berlaku peristiwa dalam kehidupan mereka yang mereka ubah, perjalanan hidup mereka ni berubah dengan taubatan nasuha, dan mereka menjadi orang-orang yang hebat di kalangan ulama dan wali-wali Allah. There's no such thing as too late lah. Too late ni unless apa dia? Unless kat sini nyawa. Tu too late. Unless matahari sudah terbit pada pihak barat, tu habis dah. Selain daripada itu, kalau sempat maka teruskan bertaubat kepada Allah Ta'ala. وَلْيَكُنِ الْمُرِيدُ عَلَى الدَّوَامِ فِي غَايَةٍ مِنَ الْإِعْتِرَافِ بِالتَّقْصِيرِ عَنِ الْقِيَامِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ رَبِّهِ وَمَتَى حَزِنَ عَلَى تَقْصِيرِهِ وَانْكَسَرَ قَلْبُهُ مِنْ أَجْلِهِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَهُ أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَثِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي. Baik, kita tengok sikit sebelum azan. Dan hendaklah seorang murid itu menjadikan dirinya senantiasa dalam puncak pengakuan dengan kekurangan di dalam mendirikan, yakni menunaikan perkara yang diwajibkan ke atasnya daripada hak Tuhannya. Dan bila dia berduka cita di atas kekurangannya dan patah, yakni pecah hatinya kerananya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah di sisinya, kerana dia subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis kudusi yang kita bacakan tadi, ana indal munkathirati qulubuhum min ajli. Aku, kata Allah, di sisi orang-orang yang pecah hatinya kerana. Baik, secara ringkas jadi satu orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala perlu senantiasa berasa bersalah dan mengakui ketelanjuran dia. Kalau ada azan kalau dah waktu beritahu, tak apa, saya berhenti kejap Tiga minit. Baik, kembali sekejap Jadi perlulah dia berasa bersalah dan mengakui ketelanjurannya. Terutama sekali apa yang Allah fardukan kepada dia, diwajibkan kepada dia tapi dia tidak dapat menunaikan dengan sempurna. Sebab tu kita ni lepas mayang ni ada istighfar kita. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi.
Dia jadi Flash ataupun Superman, dia terus caw. Kecuali lah nak terkucil ke, dia kencing manis ke, dia tak boleh tahan kencing, tu nak buat macam mana? Kalau sebab tak ada, memang kalah The Flash. Ataupun dia terbang tu. Tunggu Ustaz. Pasal apa? Pasal kita mohon ampun dulu, istighfar. Kok ada kurang semayang kita tadi? Aku semayang perfect tip-top 10 out of 10. Oh, 10 out of 10. Sendiri cakap. Sendiri bagi markah, sendiri bagi KPI. Pasal tu kita tak tahu. So kita minta agar Allah ampunkan dosa kita. Kok ada kurang sana sini, mesti ada pun. Lepas tu kita doa mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Pas semayang minta pada Allah agar Allah terima solat kita. Gitu. Baik, jadi orang ini dia rasa kurang, dia rasa terlanjur buat salah, maka dia rasa sedih. Aku ni dosa banyak, amalan korang tak sempurna pula. Bagaimanalah kedudukan aku di sisi Allah? Tu dia rasa sedih. Dia bukan sedih orang kata sedih kena tinggal apa, sedih apa, tidak. Dia rasa diri dia kurang. Aku ni taubat pada Allah, amalan aku kurang dah lah kurang, takut tak diterima pula, sedih dia. Tu dia katakan, kalau dia pecah hati, sedih hatinya kerana Allah, maka tu yang disebutkan ana indal munkathir min munkathirati qulubuhum min ajli. Aku, kata Allah, di sisi orang yang pecah hatinya kerana aku. Sebab betul-betul berapa kalikah kita betul-betul menangis kerana Allah Subhanahu wa taala? Berapa kalikah hati kita benar-benar remuk kerana apa dia? Bukan remuk kerana putus cinta. Tak. Berapa kalikah hati kita remuk kerana merasakan diri kita ni banyak sangat kekurangan dan dosa. Amalan pula kurang, entah diterima ataupun tidak. Namun kita mengharapkan keredaan Allah dan mengharapkan pengampunan Allah. Berapa kali air mata tu bercucuran. Tak usah tunggu pada muzikir munajat ramai-ramai, seorang-seorang. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit saja lagi. Jadi disebutkan dalam hadis qudsi ini, jadi disebutkan aku di sisi ataupun aku ada bersama hamba-Ku yang senantiasa pecah hatinya, luluh jiwanya kerana mengharapkan rahmat-Ku. Jadi orang yang macam mana tu? Orang yang senantiasa merasai dirinya yang paling banyak dosa. Dia bukan sebut je ana al-faqir. Dia ana al-faqir. Tapi bila orang kata begini-begini kat dia, dia tak boleh terima. Sudah. Kata awak ada salah ni, ada mengajar ni bab mukallaf macam tu. Mukallaf ni 4 syarat dia, bukan Islam syarat dia. Contoh. Bukan Islam. Syarat dia berakal, baligh, sempurna panca indera, sampai seruan syarak, seruan dakwah, seruan Nabi Muhammad SAW. Dia tambah satu lagi. Dia terima. Contoh. Tak saya sebutlah al-faqir tu. Begitu. Jadi betul-betul dia rasa diri. Betul-betul dia rasa diri dia banyak dosa dan diinsaf lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang luluh, yang mengharapkan pengampunan Allah dan mengharapkan rahmat dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Hak ni ya, maka orang ini Allah taala bersama dengannya. Tapi bila bersama tu jangan jadi ada setengah bulat. Ini timbul satu isu pula. Allah di mana-mana dia. Gitu susah. Allah taala tu tak bertempat kan. Ni ngaji tauhid sifat 20. Kalau tak ikut kaedah di sifat 20 ni celau. Jadi Allah tidak bertempat. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ada dia suruh kata Allah di mana-mana. Dia suruh anak murid dia ulang. Tu guru sesat ada. Nak murid sebelah lagi. Dia kena ingat orang tua-tua dulu, orang Melayu sebut apa? Guru kencing berdiri, murid kencing apa tuan? Ke murid kencing berdiri juga? Dah, lagi teruk jahanam lagi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bapak buri, anak rintik, jangan main. Sebab tu ambillah ilmu daripada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang benar-benar mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Kita tak boleh pandai-pandai. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jangan sesekali samakan. Allah tidak berjisim, tidak berarat, tidak berjirim. Bila ada orang kata, contoh dia kata, semua benda ni ada jisim, takkan Tuhan tak ada? Takkan dia tak erti. Dia tak faham apa makna jirim, apa makna jisim, apa makna arad untuk Allah Ta'ala. Dalam pengajian tauhid, zat dengan sifat hanya merujuk kepada Allah sahaja. Kerana dia tak erti, maka dia jadi celau. Asas penting tu. Ya, kita ngaji tasawuf, tauhid dengan fiqh kita jangan tinggal. Pasal dia adalah fardu'ain. Kalau tinggal, saya nak bagi satu contoh. Ada orang tak faham ni. Dia kata pasal apa kita mengaji sifat wajib, lepas tu sifat mustahil pula. Dah ada kemudian tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Dia kata, orang yang reti, dia takkan langsung cakap macam tu. Sebab apa? Saya bagi satu contoh mudahlah. Contoh yang pertama sebenarnya manhaj Al-Quran ni. Apa sebab dia kata manhaj Al-Quran? Kaedah Al-Quran. Al-Quran bila nak sebut sesuatu yang penting ni, dia akan sebut hak ni dengan banding dia. Apa dia bang? Hak ni banding dia, lawan dia. Contoh surah Al-Ikhlas dah. Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad. Hak dua tu menerangkan tentang Allah. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak, ada tidak lah? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada tidak tak? Ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama, tak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Itu satu. Kalau tuan-tuan tengok ayat apa Ustaz? Wa tawakkal 'alal hayy. Tu ayat apa? Tak ada apa, tak buat buku. Ayat Al-Quran yang berbunyi, ceklah mana-mana. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Allah Taala berfirman, dan bertawakallah, yakni serah dirilah kepada Allah yang maha hidup, yang tak mati. Dalam ayat ini, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah, serah dirilah pada Allah yang maha hidup, yang tak mati. Dalam satu ayat ada dua kontradik nak, hidup dan Al-Quran kalau nak sebut satu perkara, dia akan Furqan 58. Surah Furqan 58, Al-Furqan 58. Bila disebut dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tak mati. Pasal apa sebut tak mati tu? Nak bagi tahu kata ada kontradik. Ulama tauhid ambil hak tu sebagai contoh. Bila kita ngaji sifat 20, ada wajib, ada mustahil. Hak mustahil tu tak ada pada Allah. Tapi kenapa kita mengaji kalau tak ada? Sebab tuan-tuan mengaji dalam bab fiqh, ada tak perkara yang membatalkan sembahyang bang? Ada tak ni? Perkara yang membatalkan sembahyang? Ada ke tak ada? Ada. Pasal apa kita belajar? Nak buat ke? Bukan nak buat. Tapi kalau buat batal tak? Batal tak sembahyang kalau buat? Ya, batal. Bila batal? Samalah kalau beriktikad perkara yang mustahil pada Allah, boleh batal tak syahadat? Boleh faham? Itu sebab ilmu tasawuf kita belajar untuk menyempurnakan, kerana iman itu tauhid, ya. Islam itu fiqh, tasawuf itu ihsan. Yang Nabi sebut hak tiga tu rukun agama, arkanuddin salasa. Rukun agama ada tiga, Islam, iman dan ihsan. Hak ni bab ihsan. Moga kita semua tergolong di kalangan orang yang pecah hatinya, luluh jiwanya kerana mengharapkan keampunan dan redha Allah. Jadi Allah bersama dengan kita. Senantiasa bersama dengan kita, maknanya Allah melindungi kita, merahmati kita. Itu makna Allah tidak bertempat, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kena pegang ni sampai mati. Allah tak sama dengan makhluk. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Wa 'alal muridi an yahtariza min asri. Nanti insyaAllah tolong tanda kita berhenti muka surat 24, kita masuk nanti insyaAllah. Mohon maaf salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi. Moga manfaat kita sama-sama dapati, dan kita semua agar kita mati di dalam husnul khatimah bil khair wal afiyah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Terima kasih. Minta maaf. Assalamualaikum.